Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, baiklah, hari ini kita masuk kepada bab baru iaitu bab 8, sukatan serakan data tak terkumpul. Okey, untuk hari ini cikgu akan masuk kepada subtopik 8.1 iaitu serakan. Okey. Sebelum kita belajar lebih lanjut lagi, eloklah rasanya kalau cikgu terangkan dulu apakah yang dimaksudkan dengan serakan. Okey. Sukatan serakan atau serakan merupakan suatu sukatan yang penting dalam statistik. Okey, sukatan serakan memberi kita gambaran tentang cara nilai-nilai dalam satu set data itu ditaburkan atau diterjemahkan. Okey, serakan adalah kecil. Nilai serakan adalah kecil jika set data itu mempunyai julat yang kecil dan sebaliknya. Maksudnya, kalau sukatan serakannya julatnya kecil, maka sukatan serakannya adalah kecil. Tapi kalau sukatan serakannya adalah besar, maka julatnya juga adalah besar. Okey, macam mana kita nak mencari julat? Julat boleh dicari dengan melihat kepada data. Okey, susunan data, maksudnya taburan data yang diberi, di mana julat adalah nilai terbesar tolak nilai terkecil dalam data yang diberikan, data mentah yang diberikan. Ini yang dimaksudkan dengan julat. Nanti kita lihat contoh. Okey, sukatan serakan suatu data ialah sukatan kuantitatif seperti julat, julat antara kuartal dan varian serta sisihan piawai. Di mana bila kita sebut sukatan kuantitatif, maksudnya kita boleh kira dan kita boleh cari nilainya. Okey, manakala taburan data pula adalah berbeza. Okey, ianya digunakan bagi melihat serakan bagi suatu taburan data, di mana beza antara nilai cerapan terbesar dengan nilai cerapan terkecil diambil kira. Okey, di mana sekiranya beza antara nilai tersebut adalah besar, maka keadaan itu menunjukkan data yang diserak adalah lebih luas berbanding kalau beza nilai itu kecil, maka datanya juga adalah lebih kecil lingkungannya atau lebih kecil lah dia punya serakannya. Okey, jadi untuk itu hari ini kita lihat bagaimana kita nak mencari julat. Bagaimana kita nak mencari julat. Tadi cikgu dah sebut macam mana nak mencari julat. Julat adalah, besar sangat tulisan ni. Okey, sekejap. Julat adalah nilai terbesar tolak nilai terkecil. Jadi, kalau dalam soalan ini, dia tak minta kita cari julat sebenarnya. Tapi dalam perkataan lain sebenarnya dia minta kita cari julat. Okey. Okey, kita lihat contoh A. 1A. Jadual menunjukkan jisim bagi 20 orang murid. Okey, dia bagi ada 2, 4, 6, 8 hingga 20 data. Okey, di mana soalan minta kita nyatakan beza jisim bagi murid-murid ini. Beza jisim, apa maksud beza jisim? Beza jisim adalah berat terbesar tolak berat terkecil. Jadi beza jisimnya adalah, kalau kita lihat, berat terbesar adalah 79. Kan? So, 79 tolak berat terkecil adalah 47. Kan? So, tolak 47. Maka beza jisim adalah
32. Itu bagaimana kita mencari beza jisim. Sebenarnya beza jisim ni sebenarnya adalah dia nak kita cari julat. Okey, seterusnya soalan B. Rajah menunjukkan plot titik. Ini kita panggil plot titik. Kamu dah belajar masa menengah rendah. Bagi panjang sampel beberapa jenis serangga. Okey, panjangnya bermula daripada 3 cm hingga 7 cm. Okey, so kalau kita lihat bilangan, kalau cikgu besarkan, bilangan yang paling pendek adalah di sini. Bilangan yang paling pendek adalah di sini. Ni. Dan bilangan paling panjang adalah di situ. Okey, di mana bilangannya ada 1, 2, 3 bilangan untuk paling panjang dan 1 bilangan serangga untuk paling kecil. Itu adalah kekerapan dia. Jadi kalau kita lihat berapakah panjang paling yang pendek binatang itu diukur adalah nilai di sini. So di sini kalau kita tengok beza di antara 3, 4 ini adalah 10 kotak. Jadi 10 bahagi 1 unit sebab ni 3 ke 4 adalah 1 unit. So 10 bahagi 1, terbalik. 1 bahagi 10 adalah 0.1. Maksudnya setiap ni adalah 0.1. So mean 3.1, 3.2, 3.4, 3.3, 3.4, 3.5. So kat sini nilainya adalah berapa? 3.1. Dan di sini pula adalah 6.5, 6.6, 6.7, 6.8. Di sini adalah 6.8. Nilai terkecil 3.1, nilai terbesar 6.8. Jadi dia nak nyatakan beza saiz bagi sampel serangga terpanjang dan serangga terpendek. So beza maksudnya tolak. Sebenarnya dia nak beza. Beza kan? Beza ni sebenarnya sama dengan julat. So nilai besar 6.8 tolak 3.1 sama dengan 3.7. Itu adalah julat yang diberi. Okey, so maklumat dah ada cikgu beri di situ. Jadi cikgu harap anak-anak pelajar faham bagaimana untuk mencari julat. Di mana cikgu tekankan lagi sekali, julat rumusnya adalah nilai terbesar dalam data tolak nilai terkecil. Ini yang kita pelajari hari ini. Bagaimana untuk mencari julat bagi suatu data. So cikgu harap kamu faham. Cikgu harap kamu buat latihan dalam buku teks. Okey, buku teks. Di mana latihan dalam buku teks ini cikgu nak kamu buat nombor 1 dan nombor 2 bagi praktis kendiri 8.1a. Okey, so cikgu rasa itu sahaja. Cikgu nak kamu buat nombor 1, 2 dan 3. Okey, so cikgu harap kamu faham. Next class kita akan masuk bagaimana mentafsir sukatan serak dan yang ini lebih mencabar. Jadi cikgu harap kamu faham dan kamu buat latihan hantar pada cikgu. Okey, so itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.